Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup yang Allah telah kurniakan kepada kita. Allah kurniakan kepada kita hari ini hidup adalah satu perkara yang besar di dalam diri kita, kerana dengan Allah kurniakan kepada kita hidup, kita masih lagi dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Kita dapat merasakan akan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi apa yang telah Allah kurniakan kepada kita, maka jadikanlah segala nikmat itu menjadi asbab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Mudah-mudahan apabila kita bersyukur kepada Allah atas segala perkara yang Allah telah kurniakan kepada kita, lalu Allah akan berikan kepada kita akan nikmat yang selainnya, kerana ini janji Allah. Jika mana kita syukur dengan nikmat Allah, nescaya Allah akan tambahkan nikmat yang telah kita syukurkan tersebut. Sekalian yang dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana kepada seluruh kaki tangan lada Langkawi yang saya dimaklumkan lada ni cuma ada kat Langkawi saja, tempat lain tak ada. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu dengan kaki tangan lada di Langkawi. Mudah-mudahan harapan saya pertemuan ini menjadi satu asbab kita termasuk di dalam hadis yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zilluh, yang mana apabila Nabi kata golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah besok di yaumil akhirah, di yaumil mahsyar, mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Maka mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhirah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tajuk kita pada pagi ini saya tak ingat apa tajuk dah, paling okey, pekerja hebat gaji berkat.
bila disebut tentang hebat ni tuan-tuan, bukan hebat pada mata manusia. Jika kita inginkan keberkatan ini tak ada siapa boleh bagi melainkan Allah Ta'ala. Kalau kita inginkan kehebatan pada mata manusia, kita akan terus menipu. Kerana hidup manusia ini dia suka berpura-pura. Tetapi jika kita ingin hebat pada sisi Allah, maka disitulah kita akan diberikan keberkatan. Kehebatan ini selalu orang ingin tujukan kepada manusia. Manusia ni tuan-tuan, dia tak boleh bagi apa kat kita. Dia tak boleh bagi apa pun manfaat, faedah pada kita. Dan ini hakikatnya yang semua orang tahu. Kadang-kadang kita berusaha untuk puaskan hati orang di keliling kita, sampailah kita tak boleh puaskan hati orang di sekeliling kita. Apabila kita ingin menjadi sempurna pada mata manusia di sekeliling kita, sampailah kita penatlah untuk menjadi insan yang sempurna pada sisi manusia. Tetapi jika kita memandang kehebatan itu pada sisi Allah, maka kita akan dapat barakah apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tuan-tuan, selalu kita kena ingatkan di dalam hati kita. Sebab Nabi nyatakan sedemikian, innamal a'malu binniyat. Jangan kita buat ini kerana orang di sekeliling kita, tapi buatlah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini atas tajuk ini saya ingin kongsikan bagaimana untuk menjadi insan yang hebat, pekerja yang hebat, agar gaji kita berkat. Yang pertama sekali tuan-tuan, mulakan daripada rumah kita. Sewaktu kita nak main kerja, kita kena mulakan daripada rumah. Seorang yang hebat apabila rumah dia hebat. Tapi kalau rumah dia gagal, dia tidak boleh jadi insan yang hebat, dia tak boleh jadi pekerja yang hebat. Sebab itu Rasulullah tunjukkan kepada kita bagaimana yang Rasulullah buat. Rasulullah adalah seorang ayah yang hebat. Rasulullah adalah seorang suami yang hebat. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang hebat. Dan ia bermula daripada rumah. Sebab itu jika rumah kita penuh dengan keberkatan, kita hebat, bermula daripada rumah, kita duduklah di tempat apa sekalipun, kita akan menjadi insan yang hebat. Jika kita seorang pekerja, kita akan jadi pekerja yang hebat. Jika kita seorang ketua, kita akan jadi ketua yang hebat. Jika kita duduk di tempat apa sekalipun, tetapi kita mulakan daripada rumah, bermakna kita ini adalah orang yang hebat. Sebab itu, kalau kita nak tengok seseorang itu hebat tak hebat, tengok keluarga dia. Ini guru saya selalu pesan macam itu. Nak tengok kita ni hebat tak hebat, tengok keluarga dia. Tuan-tuan, Nabi ni hebat, semua orang akui, semua manusia akui, sama ada orang Islam ataupun orang kafir sekalipun. Semua mengakui kehebatan Rasulullah SAW. Bila kita lihat kehebatan ini, rupanya Nabi ini adalah insan yang hebat, bermula daripada rumah dia. Kita tuan-tuan tak boleh menjadi orang yang hebat. Saya pada awal tahun 2000, awal 90-an sampai 2016, tak silap 2016 ke 2011 itu saya dah keseluruhannya saya tak mengajar di pejabat. Selepas daripada almarhum orang tua saya meninggal dunia, saya berhenti seluruh program saya di pejabat-pejabat ni.
bila kita lihat tuan-tuan keberkatan ini, saya melihat kebanyakan apabila kita nak jadi hebat daripada mata manusia, tetapi kita lupa pada mata Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya mengajar di pejabat tuan-tuan, daripada zaman Panchkat lagi, terlalu ramai orang menipu Panchkat ni. Sebab apa? Sebab mereka kata orang tak nampak, tapi mereka lupa yang Allah itu maha melihat. Sebab apa kita boleh menipu Panchkat ni? Dulu Panchkat ni dia pakai mesin tekan kam tam, bunyi macam nak gigit orang. Panchkat ni mesin dia masuk tu kam, dia kata. Tuan-tuan, ada satu tempat saya pergi tuan-tuan, tak pernah masuk kerja pun. Dia suruh kawan dia Panchkat, dia tak pernah datang, balik suruh kawan Panchkat dia. Sebab apa? Sebabnya apabila di rumah lagi dia bukan insan yang hebat, maka dia tak boleh hebat di tempat kerja. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah tunjuk kepada kita, nak jadi insan yang hebat, nak jadi orang yang hebat, bermula daripada rumah. Bagaimana kita mengendalikan orang di sekeliling kita? Tak perlu dalam zon yang besar, tetapi cukup pada zon yang kecil dulu. Dalam skala yang kecil, sama ada kita boleh menjadikan kita insan yang hebat pada skala yang kecil, pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada menantu kita, pada cucu kita, maka kita adalah insan yang hebat. Apabila kita di luar, kita pergi ke pejabat, kita akan jadi insan yang hebat, orang yang amanah dalam segala perkara. Tuan-tuan, sebab itu apa yang disebutkan oleh ulama kepada kita perkara ini, untuk menjadi seorang pekerja yang hebat, dia kena bermula daripada rumah. Kita keluar rumah, maka apakah kita mula dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya keluar daripada rumah, tuan-tuan keluar daripada rumah, adakah tuan-tuan buat perkara yang hebat dalam hidup? Saya selalu kongsi cerita ni. Saya menikah tuan-tuan 35 tahun. Selama 35 tahun, saya rasa belum pernah lagi kalau saya keluar rumah, saya tak jumpa dengan isteri saya. Dan isteri saya akan minta maaf kepada saya daripada mula kahwin dan mendoakan setiap musafir saya. Ni yang saya buat pada setiap hari. Saya nak mai di pejabat tuan-tuan lada ni, orang rumah saya hantar sampai pintu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita buat macam tu. Kalau nak jadi insan yang hebat, suami ni dia akan berjaya dengan doanya seorang isteri. Saya nak beritahu tu. Pasal apa? Tuan-tuan, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdirinya seorang wanita yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang berdiri di belakang Rasulullah, yang menjadi kekuatan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah anak dia, Sayyidatina Fatimah. Ni dia tuan-tuan. Sebab itu kita kena tanya, aku keluar rumah tadi ikut tak macam mana yang Nabi buat? Tuan-tuan, setiap kali Rasulullah ingin keluar daripada rumah, Rasulullah akan jumpa Fatimah dulu tuan-tuan. Dan selepas Rasulullah balik daripada musafir, Rasulullah akan cari Fatimah tuan-tuan. Sebab itu kita gagal dalam melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tidak boleh jadi pekerja yang hebat pada sisi Allah, pekerja yang hebat pada pandangan Allah. Saya kalau di pejabat, saya banyak sentuh perkara ini. Kalau zaman Panchkat,
orang boleh khianat dengan pasukan. Bahagian tender, orang banyak khianat bahagian tender. Bahagian klaim, orang khianat bahagian klaim. Bahagian keuangan dan sebagainya, saya tak tanya dengan tuan-tuan semua. Sepanjang perkhidmatan kita, apakah kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, ataupun kita pernah khianat di dalam pekerjaan kita. Jika kita marah orang mencuri, tuan-tuan, apakah kita pernah mencuri di dalam pekerjaan kita? Jika kita marah orang meninggalkan salat kerana tidak melaksanakan kewajipannya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang insan, apakah kita pernah melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, saya nak habaq macam ni. Kita rasa orang tak tahu, tapi ingatlah bahawasanya malaikat kiraman katibin, dia sentiasa tidak berpisah daripada bahu kita. Malaikat yang mencatat seluruh amalan kebaikan kita, dia tidak pernah berpisah daripada bau kita. Malaikat yang mencatat segala kesalahan kita, dia tidak pernah berpisah daripada bau kiri kita. Selama hidup kita, jika kita ini melakukan perkara yang salah pada sisi Allah, seluruh amalan kita dicatat oleh malaikat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Walau annal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk sesuatu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, maka kami bukakan atas mereka ni tadi pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Tuan-tuan, kita selalu salahkan hidup kita. Pasal apa? Anak aku dah masalah, isteri aku masalah, suami aku masalah, kawan sekeliling aku masalah, hidup aku tak selesai masalah, keluarga aku, adik-beradik aku masalah. Kita tengok diri kita dulu. Apa masalah yang aku buat? Jika banyak masalah dalam kerja yang kita buat, kita takkan boleh jadi hebat di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebenarnya saya selalu ingatkan diri saya, kita ni berhenti tentang dunia sampai dah tak pernah berhenti, tuan-tuan. Duk fikir tentang dunia, tapi kita selalu berhenti fikir tentang akhirat. Kalau kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita ini tidak akan pernah berhenti berfikir tentang hidup kita kepada akhirat. Kalau aku buat macam ni, aku buat macam ni, besok kat sana aku susah. Aku nak minta maaf dengan siapa? Aku nak minta ampun dengan siapa? Karena kesalahan ini yang tak pernah aku akui. Walaupun setelah kita pencin, tuan-tuan, orang tak pernah mengakui segala kesilapan dia. Sebab itu apabila kita ini tidak melakukan perkara yang betul pada sisi Allah, maka pada waktu itu Allah akan memberikan balasannya kepada kita. Antara perkara yang banyak berlaku pada masyarakat kita, Allah angkat sakinah di dalam hati-hati mereka. Yang ni kena fikir, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok pasal apa lepas aku habis kerja, aku tak boleh jadi apa. Habis saja, selalu kita tak boleh jadi apa. Kalau ikut tuan-tuan, KWSP banyak. Ratus ribu, tuan-tuan, ada orang sampai juta boleh dapat. Tapi pasal apa? Tak boleh menjadikan aku tenang, aku bahagia. Macam saya KWSP tak banyak, tuan-tuan. Tak sampai pun 50 ribu. Kerja sat sampailah tak buat keluar ni pun. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa kita tak tenang? Maka, ni kena jaga, tuan-tuan.
Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Bahawasanya amalan ini dia mengikut pada akhir hidup kita. Dan kena ingat, akhir hidup kita ini dia berkait dengan permulaan hidup kita. Sebab itu di dalam hati kita semua, jika tidak ada rasa bersalah, jika tidak pernah rasa yang apa yang kita buat itu salah, maka inilah perkara yang paling ditakuti, kerana kita akan bil khawatim, dalam keadaan yang penuh dengan kesalahan. Kita akan akhirkan hidup kita dengan penuh kesalahan dan kejahatan serta kemaksiatan. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, untuk menjadi seorang insan yang baik dan pekerja yang baik, maka tatkala dia keluar bekerja, tuan-tuan, maka niatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab bila kita ini ikhlas dalam mencari nafkah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Bukhari, setiap pekerjaan kita adalah sedekah. Tapi orang yang nak bekerja ini satu ibadat, tuan-tuan, dia kena jaga segala pantang larang di dalam pekerjaan. Hak orang tak boleh ambil. Saya mengajar pejabat sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, tuan-tuan. Daripada dulu lagi saya pesan, kita ni kadang-kadang kita khianat, kita tak sedar. Tak sedar, tuan-tuan. Contoh dia macam ni. Saya pergi satu pejabat dulu, banyaklah saya bercakap. Saya kata, barang-barang pejabat ni jangan duk agih dengan keluarga kita. Pen, pensil, diary, satu orang ada peruntukan 2 ya. Kita ada adik-beradik 7 orang, 7 boleh dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang ni nama khianat. Dan yang ni Allah tanya besok di akhirat. Yang ni duduk dalam surah At-Takasur, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Semua orang tahu ayat ni. Allah kata, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Seorang pekerja yang amanah, kalau dia mau rezeki dia berkat, kalau dia mau gaji dia berkat, kalau dia mau yang dia dapat tiap-tiap bulan ini berkat, maka mulakan daripada pekerjaan kita mengikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak nak murung ni dah. Saya saja nak kongsi. Saya nak kongsi, tuan-tuan. Malam tadi saya bersembang dengan Mazlan di kedai makan. Saya bak dengan dia, jangan tengok saya kuliah banyak, saya boleh banyak. Saya tiap-tiap kali pergi kuliah, tuan-tuan, makan modal. Jangan kata balik modal, makan modal. Tak pernah balik modal, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah sampailah. Saya ni baru balik apa sebelum ni mana? Baru balik Labuan, tuan-tuan. Mazlan sampai takut tengok saya. Dia kata, depa ni mau ikut saya ke? Saya rombongan saya kat 20 orang. 20 orang tu semua atas saya, tuan-tuan. Nampak kan? Saya bawa isteri saya, anak saya, cucu saya pergi mana-mana. Tapi janji Allah ni benar. Allah kata, in tansurullaha yansurkum. Siapa tolong agama aku tolong dia. Sebenarnya Allah Ta'ala ni tak pernah bohong kat kita. Yang bohong kita orang di sekeliling kita. Sebab itu, kalau besok Allah tanya kita sudut pekerjaan kita, kita berkhidmat berapa tahun? 30 tahun. Tapi banyak perkara yang kita buat, perkara yang Allah tak suka, perkara yang Allah benci dalam waktu perkhidmatan kita,
tatkala itu dia akan mempengaruhi kehidupan kita selepas kita berhenti kerja. Yang ni saya selalu duk pesan. Nak jadi orang hebat pada orang cukup senang, tuan-tuan. Ada satu pejabat tu, tuan-tuan, tiap-tiap tahun kan ada pekerja cemerlang, ada graf dia, betul tak, tuan-tuan? Tang tu pun boleh jadi dengki, tuan-tuan. Boleh lah kawan tu lobby kuat, dia tak? Boleh lah dia dapat cemerlang. Melintang lah apa, melentang, menegak ke apa. Sekarang tak ada dah. Ni saya cerita tahun 90 ya. Tuan-tuan dah sampai 2023, nak masuk 2024, nak masuk kurun yang terakhir, pada fasa yang terakhir, fasa akhir zaman. Tuan-tuan, perkara-perkara ini tuan-tuan kena ambil peka sikit. Jika kita mahukan kehidupan kita adalah satu kehidupan yang dijamin oleh Allah keberkatannya. Apa yang saya ingin nyatakan, tuan-tuan, zaman orang semua merungut pasal hidup ni. Ni tak cukup. Kadang saya ada gaji banyak sekian. Tapi isteri saya masalah, dia bagi kat situ pula. Suami saya, anak saya, tuan-tuan, Allah ni maha adil. Kalau kita mau Allah angkat semua masalah kita, maka hidup di dalam perintah Allah. Hidup dalam perintah Allah. Kalau mau Allah angkat semua masalah kita. Saya ni, sebab itu saya selalu cakap dengan diri saya. Tuan-tuan, saya ada 3 sekolah. Staff saya, kalau ikut staff lah, tapi saya tak panggil staff, saya panggil anak-anak saya sama. Kat 50 orang, tuan-tuan. Sebulan saya kena keluarkan hampir 100,000. Saya tak ada aset. Saya tak ada sawit, saya tak ada sisi minyak, saya tak ada meniaga. Saya tak meniaga minyak gamat. Minyak wangi ke apa ke, air bau ke, semua saya tak meniaga. Saya duduk macam ni, pergi kuliah, balik kuliah, pergi kuliah, balik kuliah. Orang tanya ustaz, nak jemput ustaz kuliah berapa kena bayar? Tiap-tiap masjid tanya macam tu. Saya kata saya tak minta 1 sen pun, tak bagi apa pun saya mai. Sebab saya buat kerja ni kerana perintah Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hidup saya alhamdulillah sampai lah tenang. Sampai anak-anak saya yang nak buat kamera ni, anak-anak angkat saya. Ni bukan saya punya media, tuan-tuan. Tu Abu Khadijah Studio, Ar-Rahman TV, Kalipa Channel. Saya punya tak ada. Apa yang saya nak beritahu kat tuan-tuan, apabila kita buat ini mengikut perintah daripada Allah, Allah angkat masalah dalam hidup kita dan Allah kurniakan ketenangan dalam hidup kita. Ni janji dia. Tapi kalau kita tak mau berhenti buat salah, lah, alhamdulillah saya, tapi tunggu. Sebab Allah janji macam tu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Benda ni saya ingatkan semua. Kadang-kadang driver, tuan-tuan, dia isi minyak 30, dia tulis 60. Hak 30 tu dosa. Berapa tahun kita buat? Berapa tahun kita makan? Tuan-tuan, Nabi kata, jika kita mengekalkan akan dosa tak mau berhenti, maka amalan kita ditolak oleh Allah, doa kita ditolak oleh Allah, satu pun Nabi kata tak diterima oleh Allah. Tak semayang Allah tak terima, kita puasa Allah tak terima, tapi sah pada fikah. Fikah dia sah, semayang dia sah, puasa dia sah, umrah dia sah, tapi Allah tak terima. Tak menjadikan satu bekalan kita besok di akhirat. Untuk balik kita tunjuk kepada Allah, kita tanya dengan Allah, ya Allah, amalan aku mana? Semayang aku mana? Puasa aku mana? Umrah aku mana? Allah kata, mana ada. Hang tak mau berhenti buat dosa, tak mau berhenti makan haram, hang tak mau berhenti buat kerja yang haram.
maka tatkala itulah maka seluruh amalan aku tak terima, kata Allah. Tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh ulama, tuan-tuan, maka yang ketiga, maka jadikan pekerjaan ini, maka kita bekerja mengikut landasan 3 ilmu yang asas. Bekerjalah dengan ilmu tauhid, bekerjalah dengan ilmu fiqh, bekerjalah dengan ilmu tasawuf. Nak kerja dengan ilmu tauhid macam mana? Kita mengaji ilmu tauhid, Allah melihat, Allah tahu. Kalau aku kerja 8, 4, 8, 12, aku dah duduk rumah dah. Bos tak tahu, tapi Allah tahu. Tuan-tuan, tak semua orang Allah pilih bekerja. Tak semua. Jadikan kerja ini menjadi asbab kita masuk syurga. Ada orang, dia tak dipilih bekerja, dia dipilih berniaga. Ada orang, dia tak pilih berniaga, dia dipilih pada bidang lain. Apa yang saya ingin katakan, apa bidang sekalipun yang Allah bagi kat kita, jadikan bidang itu menjadi asbab kita masuk syurga. Macam mana apa bidang yang kita caburi 3 ilmu ni, janganlah kita tinggal. Ilmu tauhid, kita sentiasa pegang. Kalau aku buat ni Allah tengok. Kalau aku buat ni Allah tahu. Benda yang aku buat ni, tuan-tuan, tipu MC ni tak boleh bendung lah. Tak sakit sampai beli, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita orang tinggal semayang, kita marah. Orang buka aurat, kita marah. Kita tipu MC berapa tahun, tuan-tuan. Kita tak sakit, tapi nak cuti lebih, beli, tuan-tuan. Beli, tuan-tuan. Tuan-tuan, MC ni nama dia medical check-up. Ketika doktor dah check up kita, dah periksa kita, sahkan kita sakit, barulah dibagi cuti, tuan-tuan. Tuan-tuan, ketika kita beli MC ni tadi, nama dia muhung, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu orang kuat muhung. Nabi kata, man ghassana falaisa minna. Nabi sebut. Nabi kata orang yang muhung ni, Nabi kata bukan di kalangan umat aku. Tuan-tuan, kalau Nabi cakap ni, kita tak boleh takut kepada dia. Tak boleh takut apa kita buat. Peringatan apa yang boleh sampai kat telinga kita. Sebab Allah kata, inna hadhihi tazkirah. Ni dia peringatan yang aku nak bagi kat apa. Datangkan Quran, datangkan hadis. Satu ya. Kalau Al-Quran dan hadis ini tidak boleh meleburkan hati kita dan tak boleh menjadikan kita hamba yang takut kepada Allah, peringatan mana lagi yang akan menjadikan kita seorang insan yang hebat dan pekerja yang hebat pada sisi Allah? Hidup ni tak lama, tuan-tuan. Tak lama lagi saya mati, tuan-tuan mati. Kita pun dengar kuliah. Zaman ni zaman akhir dah. Zaman Imam Mahdi nak sampai dah. Dajjal nak keluar dah. Kalau kita tak boleh jadi orang baik pada zaman yang akhir ini, pada fasa yang terakhir, pada kurun yang terakhir, bagaimana kehidupan kita seterusnya besok? Tuan-tuan yang saya nak ingatkan, perjalanan saya dan tuan-tuan masih jauh. Perjalanan saya dan musafir saya dan tuan-tuan masih perlu kita teruskan. Musafir dan perjalanan saya dan tuan-tuan tidak terhenti pada alam dunia ni. Perjalanan saya dan perjalanan tuan-tuan, selepas daripada alam dunia ini, kita akan teruskan perjalanan kita
iaitu dipanggil perjalanan alamil barzakh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mana perjalanan kita bermula daripada alamil barzakh itu perjalanan yang baik, Nabi kata, maka perjalanan kita seterusnya adalah perjalanan yang baik. Kita tengok, saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Agak-agak aku boleh pergi liang besok dalam keadaan baik tak? Tuan-tuan, saya selalu cakap dengan kawan-kawan dan berikan peringatan ini khusus untuk diri saya kena ingatkan. Kita subung kok mana pula satu hari tempat kita dalam liang lahat. Kita degil kok mana pula tak boleh terima lah kebaikan. Satu hari tempat kita liang lahat. Kita rasa lemah kok mana pun saya tak boleh. Satu hari tempat kita liang lahat. Ni yang Allah kata, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, 10:55, 5 minit lagi saya nak berhenti dah. Apa kata ulama? Hak ni yang terakhir. Dia ada lagi, tapi saya kena berhenti awal. Tak boleh lah, sebentar nak teriak lah. Yang terakhir tuan-tuan, jika dua perkara ni kita tengok dalam diri kita. Jika kita tengok diri kita dalam kerja ni banyak salah daripada betul, maka kata ulama, kembalilah kepada Allah. Sebab Allah perintahkan macam tu. Allah kata, wahai orang beriman yang bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri. Orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dia. Jangan kita tak tengok diri kita. Sebab apa yang kita buat dalam hidup mempengaruhi hidup kita. Saya suka kongsi benar ni tuan-tuan. Malam tadi kami bersembang, saya bersembang anak-anak saya dengan isteri, anak-anak angkat saya dengan isteri pukul 2 pagi. Anak angkat saya tanya saya, dia kata, ya, dia kata, sepanjang ayah berkahwin, mak ni pernah mengut apa-apa tak? Mengut tak dalam hidup ni? Pernah tak dengar mak ni mengut? Isteri saya duduk depan. Saya apa dekat anak-anak saya. Saya kata, isteri saya ni adalah angel saya kata. Bidadari saya. Saya mula kahwin tuan-tuan bukan duduk rumah batu. Rumah kami macam rumah sakai. Tuan-tuan tahu rumah sakai macam mana? Dinding buluh. Tu malam mula perkahwinan, tahun pertama perkahwinan saya. Dinding buluh. Atap pakai atap ayam. Tuan-tuan tahu atap reban ayam macam mana? Atap getah. Ensil bukan pakai ensil. Saya pakai getah gerek tuan-tuan. Tayar tu. Potong-potong buat ensil tuan-tuan. Tayar gerek tu. Tu anak saya tanya, rumah saya pernah mengut lah. Kata tak pernah. Setahu yang saya ingat, 35 tahun umur perkahwinan kami, dia tak pernah mengut satu. 10 tahun tak boleh balik kampung tuan-tuan. Dia tak pernah kata, abang pasal apa saya tak boleh balik kampung. Sebab almarhum pak saya ni, dia tak boleh pisah dengan saya. Apa yang saya dapat tuan-tuan? Lah saya dapat. Allah bagi saya hidup lah tuan-tuan. Saya bukan orang ada duit. Tapi Allah bagi saya ketenangan dalam hidup.
Alhamdulillah. Sampai adik-beradik saya tanya, tuan-tuan, abang tak ada masalah ke? Dia tengok muka abang senyum saja. Abang tak ada masalah ke dalam hidup. Sekolah nak pakai sampai kat 100,000 tiap-tiap bulan. Abang tak ada berniaga, abang tak ada apa, abang tak ada. Tapi saya tak pernah com, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, saya reka cerita, tuan-tuan tanya 3 orang yang paling rapat dengan saya. Di mana pun mereka ikut saya. Benar apa Nabi kata? Nabi kata nak jadi orang hebat, kalau hidup kita nak berkat, rezeki kita nak berkat, bermula daripada rumah. Saya selalu cerita bab ni. Sebab apa? Sebab ketika kita ini mulakan daripada rumah, kalau ada benda salah dekat kita, tuan-tuan, siapa yang akan tegur kita? Yang akan tegur kita adalah orang di sekeliling kita. Saya mengaku, tuan-tuan, kalau saya silap, saya dah buat silap, tuan-tuan, anak saya akan tegur saya. Yang kerap tegur saya anak perempuan saya. Ya, ayah buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, ya. Saya akan cakap apa dengan anak perempuan saya? Anak perempuan saya semua dah kahwin. Saya ada 5 orang anak, 7 anak, 5 dah kahwin. Cucu ada 16. Anak perempuan saya mai tegur saya, ayah perasan tak ayah buat macam ni? Tuan-tuan, dia kata, kakak, betul lah ayah dah buat macam ni. Saya akan balik, saya akan semayang, saya akan menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata apa? Sebab aku tak nampak. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi seorang ayah yang hebat, kita mesti terima. Boleh terima, hati kita boleh terima apa yang anak kita nak tengok kita. Apa yang isteri kita nak tegur kita, kerana kita takkan nampak kesalahan kita. Tuan-tuan, satu hari, saya nak cerita, saya nak tutup dah ni. Tak boleh lah. Nabi balik, tuan-tuan. Nabi dengar suara orang perempuan menangis. Orang perempuan menangis kat rumah dah. Sampai-sampai kat muka pintu, Nabi dengar, dia kata, ni suara bini aku ni. kita cerita bahasa kita lah kan. Ni suara isteri aku ni. Pintai tengok. Pintai. Siapa yang teriak, tuan-tuan? Isteri Nabi, Siti Khadijah. Tuan-tuan, Nabi pi kat Siti Khadijah. Nabi pi kat dia. Nabi duduk dekat. Nabi tanya, wahai Siti Khadijah, pasal apa hang teriak? Hang menyesal ke kahwin dengan aku? Dulu hang kaya, orang bangsawan, semua orang dengar kata. Hang tahu Siti Khadijah? Tuan-tuan, tahu Siti Khadijah kata apa kat Nabi? Siti Khadijah kata, ya Rasulullah, dia kata, aku menangis ni, aku teriak ni bukan sebab aku dulu kaya dan miskin. Dia kata, aku menangis ni, dia kata, aku dah tak ada apa lagi aku nak tolong hang. Aku dah tak ada apa lagi aku nak tolong hang, dia kata. Dia kata, ya Rasulullah, besok kalau aku mati, dia kata, kalau aku mati, dia kata, tulang aku ni, kalau laku hang boleh gadai, hang boleh jual, hang jual. Tuan-tuan, nak abang cerita ni. Nak abang kata, kalau kita nak jadi orang hebat, bermula daripada rumah. Tuan-tuan, selepas daripada Siti Khadijah ni meninggal, tuan-tuan, Rasulullah tinggal seorang anak, Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ni, tuan-tuan, dia dah berkahwin masa tu. Tapi sayang Nabi kat Fatimah ni dah beramai. Fatimah dah kahwin dengan Sayyidina Ali. Rasulullah masih tanya lagi kat Fatimah. Allah masih tanya dekat Fatimah, wahai anakku Fatimah, hang semayang tak boleh? Tuan-tuan, saya nak abang dengan tuan-tuan, kita buat macam tu tak dekat isteri kita, dekat anak-anak kita? Ataupun kita fikir hidup kita selalu cakap, aku pun tak selesai,
Tuan-tuan, pasal apa hidup kita tak selesai? Sebab kita tak ikut macam apa Nabi buat. Sebab itu nak jadi orang yang hebat, insan yang hebat, dan gaji yang berkat. Gaji ni rezeki ya tuan-tuan. Kalau rezeki nak berkat tuan-tuan, bermulalah daripada rumah kita. Dan perkara yang terakhir yang saya nak sebut, kalau kita dah buat silap, inilah peluang kita untuk perbetulkan kesilapan kita. Tuan-tuan, barakahnya rezeki ni bukan gaji yang besar. Barakahnya rezeki ni bukan duit yang banyak. Saya bercakap benda ni apa yang selalu saya sebut dalam kuliah. Apa yang saya lalu, saya akan cerita dengan orang. Saya tak ada duit tuan-tuan. Kalau orang tengok akaun saya tuan-tuan, anak-anak saya tunjuk akaun saya. Dia kata, ayah boleh kan kita nak pergi sini, kita nak pergi, nak beli tiket flight, hotel, nak apa semua. Ayah nak macam mana, sebulan nak pakai 100,000. Kalau ikut pada akal dah, tak boleh pergi tuan-tuan. Tapi saya selalu cakap dengan diri saya kata apa? Saya kata, kalau aku buat benda betul, aku ada Allah Ta'ala. Allah ni tak pernah tipu aku. Allah takkan tinggalkan kita selama mana kita ni buat benda betul. Tapi kalau kita buat benda tak betul, Allah takkan pandang kita, Allah takkan tolong kita. Kenapa hidup kita ada masalah? Sebab kita buat benda tak betul. Tuan-tuan carilah satu orang yang dalam hidup dia buat benda tak betul, tapi hidup dia tenang. Tuan-tuan carilah. Orang yang buat benda tak betul dalam hidup, tapi hidup dia tenang. Tuan-tuan cari orang ni. Saya nak jumpa, saya nak cium tangan dia. Tak ada satu orang dalam dunia ni tuan-tuan, dia buat benda tak betul, dia mencuri, dia mohong orang, dia apa sekalipun, hidup dia tak pernah tenang dalam hidup dia tuan-tuan. Masalah tak pernah berhenti. Tuan-tuan, orang buat benda betul dalam hidup, orang takut benda dalam hidup. Dia tak kaya pun, tapi hidup dia tenang. Contoh yang paling dekat dengan kita tuan-tuan adalah arwah mak dan pak kita. Jangan tengok jauh-jauh tuan-tuan, mereka tak ada duit pun. Mak kita bukan orang kaya, pak kita bukan orang kaya, tapi mereka betul tuan-tuan, mereka tak ambil barang orang. Mereka nak kutip pucuk paku tu tuan-tuan, mereka pergi minta izin dulu. Ni tanah siapa? Saya nak ambil pucuk paku boleh tak? Nak bagi makan anak-anak. Contoh orang yang betul, walaupun tak kaya, walaupun tak ada duit, tapi mereka boleh besarkan kita 10 orang adik-beradik tuan-tuan. Dan semua adik-beradik kita berjaya, boleh ada kerja, walaupun mereka bukan orang kaya. Allah tunjuk kat kita apa yang mereka buat. Mereka orang yang betul tuan-tuan, yang ikut Allah, ikut Rasul. Mereka jaga, mereka tak ambil barang orang. Bila mereka ni nak ambil saja, mereka minta izin, tanya, boleh tak saya ambil daun pisang? Jiran kita tanya, nak buat apa daun pisang? Nak bungkus nasi lemak bagi anak-anak buat pergi sekolah. Tuan-tuan, tapi kita tak macam mak kita. Kita tak macam pak kita. Kita jangan tengok jauh Rasulullah tuan-tuan, jauh sangatlah hidup kita. Kita jangan tengok sahabat terlalu jauh dalam hidup kita. Tapi kita tengoklah mak kita, kita tengok pak kita. Insan yang paling dekat dengan kita. Kalau kita masih buat zarah, dan yang terakhir, kalau kita dapat duduk pada tempat yang betul tuan-tuan, kita syukur dengan Allah. Ya Allah, terima kasih. Apa kita nak buat? Ya Allah, umur aku pun makin tua dah. Lama dah. Kita tahu apa kita buat. Ya Allah, boleh tak tolong aku nak berhenti benda-benda ni. Walaupun orang sekeliling aku tak mau berhenti, tapi aku mau berhenti, ya Allah. Boleh tak tolong aku, ya Allah. Sebab apa?
seorang hamba ni kekuatan dia adalah Allah Ta'ala. Dan jangan lupa, ketika kita bersungguh nak jadi orang yang baik, untuk jadi insan yang hebat, maka rahmat Allah sentiasa terbuka untuk kita. Percayalah. Tuan-tuan, ketika kita pernah berada pada zaman kegelapan kita akan usaha bangun. Kita nak keluar daripada tempat yang gelap itu kerana kita mencari satu cahaya yang pernah kita nampak. Tuan-tuan, betapa sakitnya untuk kita bangun, kita merangkak, kita gunakan lutut kita, kita berusaha untuk kita merangkak menuju pada cahaya yang kita lihat. Maka begitulah sebenarnya habuannya atas kesungguhan kita adalah syurga Allah. Ada orang mai jumpa saya, Ustaz. Dia kata, kami kat pejabat ni semua orang buat macam tu. Saya kata, jangan ikut semua orang. Kamu jadilah akan orang yang Nabi sayang kat kamu. Sebab apa? Kalau kita tak boleh berhenti, kita takut masa kita duk buat tu kita mati, tuan-tuan. Tak ada siapa tahu umur dia. Saya pun tak tahu saya boleh hidup sampai bila. Tuan-tuan, sedang kita buat salah, Allah ambil nyawa kita. Kekuatan kita pada mana, tuan-tuan? Saya selalu cakap dalam kuliah. Saya cakap ni apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Sejak akhir-akhir ni, saya kerap mimpi arwah mak saya, ayah saya, tok wan saya, matuk saya. Baru ni pun saya mimpi gitu, tuan-tuan. Saya duduk atas paybar tok wan saya. Dia sihat kan? Satu perkataan saya teriak, tuan-tuan. Dia kata, Wan, tunggu hang. Kata. Tuan-tuan, nak apa mai? Kekuatan kita adalah syurga. Kita hidup ni tak tahu mana pun. Kita hidup ni, tuan-tuan, dunia ni tak tahu mana pun. Tak ada agak dalam hati kita, aku nak masuk syurga Allah. Kita kena tanya, pasal apa aku nak masuk syurga Allah? Aku nak jumpa arwah mak aku, aku nak jumpa arwah pak aku, aku nak jumpa arwah tuan aku, matuk aku. Dan paling insan yang aku nak jumpa, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang paling kita nak jumpa. Tuan-tuan, kalau kita sayang mereka, kita mesti nak jumpa mereka besok kat sana. Dua saja pilihan kita, kata Allah di sana. Satu syurga, satu neraka. Tuan-tuan, saya rasa cukup kot setakat ni. Pertemuan dengan saya, tuan-tuan, saya minta maaf. Kalau apa yang tuan-tuan mahu, tuan-tuan tak dapat daripada saya, kami ingat kami dapatlah ilmu. Upah tak dapat upah, tak usah Mahalizam ni. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Minta maaf banyak-banyak. Sebelum saya tutup, saya ingin pesankan pada semua orang yang ada, dan khususnya pesanan ini untuk diri saya. Bertakwalah kepada Allah walaupun di mana kita berada. Kerana apa? Saya dan tuan-tuan tak boleh lari daripada Allah. Inilah hakikatnya. Dan akhir kalam, saya mohon ampun, mohon maaf. Saya akhirkan kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada waktu duha ini kami angkatkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mohon pertolongan Engkau, ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, tolonglah pimpin kami menjadi hamba yang baik. Kami telah berusaha ya Allah dalam hidup ini untuk menjadi insan yang baik, tapi kami terus gagal ya Allah. Kami tidak berjaya ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah. Tolonglah kami panjatkan doa ini. Tolonglah dengarkan suara-suara kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantu kami, pimpin hidup kami agar kami menjadi insan yang hebat pada sisi Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Jika kami dalam masalah yang tak pernah putus masalah dalam hidup kami ini ya Allah, satu masalah datang lagi, satu masalah tak pernah berhenti dalam hidup kami. Jika masalah ini datang kepada kami sebab salah kami, sebab dosa kami, sebab kesilapan kami ya Allah, tolonglah ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami, ampunkan salah-salah kami ya Allah. Kami tak kuat untuk kami menghadapi masalah dalam hidup ni ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bukan tak teringin untuk jadi insan yang baik, tetapi kami tak kuat ya Arhamar Rahimin. Tolong pimpin kami, tolonglah tunjukkan kepada kami serta berikan atas kami kekuatan pada jiwa-jiwa kami yang lemah ini ya Allah. Ya Allah, satu saja permintaan kami, tolonglah kurniakan atas kami pada akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Berkatkanlah akan kehidupan kami dan rezeki kami. Berkatkan isteri kami dan anak-anak kami ya Allah. Tolonglah jadikan isteri, anak-anak kami, suami kami seperti mana yang disebut oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Isteri dan anak-anak kami adalah penyejuk hati kami di dalam hidup kami di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.